Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 14/10/2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir suratu An-Najmi. Suratul Najmi, surah yang ke-53, surah yang ke-53, juzuk yang ke-27. Surah 53, juzuk 27. Ayat yang kita akan baca bermula daripada ayat 50 sehingga ayat 55 insya-Allah. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini, para pencinta ilmu, talabatul ilmi sekalian, Allah nyatakan tentang kebinasaan kaum Ad, kaum Samud, dan Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh yang kafir kerana mereka zalim dan jahat. Dan juga Allah binasakan, timbuskan puak-puak Mu'tafikah, iaitulah puak-puak Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang buat benda pelik, azab dia pun pelik pada orang. Akhirnya Allah tanya, masihkah lagi kamu, ada lagi keraguan kamu tentang kebenaran keesaan Allah Azza wa Jalla? Nak balas lagi? Mau berdebat lagi dalam masalah ini? Setelah kamu tengok tanda-tanda, bukti-bukti yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, masih lagi? Kita kata sudah tidak ada lagi, ya Rabb. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada bacaan ayat dulu, kemudian terjemahan, kemudian kita pergi kepada huraian dan fawaid biiznillah. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, cetakan yang ori punya, bermula muka surat 1175. 1175. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. Balik pada ayat 50. Wa annahu ahlaka 'ad, sesungguhnya dan bahawa sesungguhnya dialah yang membinasakan kaum Ad al-ula, kaum Ad yang pertama, yakni kaum Nabi Hud. Jadi para ulama dia bahas di sini, kalau kata yang pertama, adakah Ad yang kedua? Apa kata ulama tafsir? Mari kita tengok, kita korek mari apa maksud Adanil ula, Ad yang pertama. Macam kita sekarang kan,
sultan kita tu satu dua, Muhammad satu, Muhammad dua. Ini pun ada A'ad satu, A'ad dua. Para pelajar sekalian, tengok munasabatul ayah. Munasabah susunan ayat dulu. Lamma stufiya, setelah diperbincangkan secara detail kumpulan-kumpulan yang batil yang duduk di atas syirik, mereka telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencela Al-Quran, ragu, mereka sembah berhala, dan mereka kata macam-macam kepada malaikat dengan i'tiqad yang fasid, i'tiqad yang rusak, yang punah, dan banyak lagi lah benda-benda yang karut-marut dia ni. Maka Allah SWT bawa pada ayat kita ini, iaitu tahdid, sebatu amaran. Kamu hai Quraisy, kalau masih lagi kerah kepala, tak dengar kata, nak lawan juga, tengok apa sudah jadi dengan kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, dan Mu'tafikah, iaitu kaum Nabi Lut. Tengok, satu. Munasabah yang kedua, lamma dalla subhanahu ala kamali ilmihi, Allah Ta'ala juga telah tunjuk kepada kita dalam surah ini sempurnanya ilmu Allah, syumul qudratihi, lengkapnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla di atas, alam langit, dan juga di alam bumi. Fakana zalika, sepatutnya semua manusia ni akur mengenali Allah Azza wa Jalla, mencari keredaan Allah, menjauhkan diri daripada kemurkaan Allah. Jadi kalau kerana kamu tak dengar juga, maka mari ayat ini sebagai tahdid, sebagai amaran bahawa kamu jangan tunjuk kerah kepala. Kamu belajar daripada sejarah umat terdahulu yang telah binasa, hasil daripada kesombongan, kezaliman, dan kejahatan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil munasabatul ayah. Sekarang kita pergi kepada huraian ayat. Wa annahu ahlaka 'ad al-ula. Ai wa anna Allah Ta'ala ahlaka qabilata 'adin. Allah Ta'ala telah binasa qabilah 'ad, yakni kaum Hud. 'Ad, Nabi dia nama Hud. Duduk di mana? Di Yaman. Lepas pada ni Samud, Nabi dia Saleh. Baik para pelajar sekalian, tengok ulama tafsir kata apa. Wa qad zahaba Ibnu Jarir ini Tabari rahimahullah, dan sebahagian lagi ulama tafsir kata anna 'adan, kaum Ad, serta kalau Allah Ta'ala binasakan mereka dengan angin yang kuat, ribut yang begitu ganas, binasa habis dah puak tu. Khallafatha ummatun ukhra, mari pula kumpulan Ad yang lain. Sebab tu dia kata binasa Ad yang pertama. Ini satu pandangan. Tapi ada juga Ibnu Atiyah dia kata dhaif. Dhaif pandangan kata ada Ad yang pertama binasa, mari Ad yang kedua dhaif. Li'adami wujudi dalilin ala sihhatihi. Tengok, para pengkaji dia berpasi kepada dalil. Tak ada dalil menunjukkan sahihnya maklumat itu. Satu. Kata Ibnu Atiyah rahimahullah, dia kata ukhtulifa, ulama tafsir berbeza pandangan tentang kalimah al-ula. Al-ula. Kata di majoriti ulama, dia kata zalika li annaha fi wajhid dahri. Oleh kerana benda tu lama, kita kata Ad hak zaman dulu, bukan mana ada Ad zaman baru, zaman dulu. Jadi yang kemudian ni dia umat lain dah, umat lain. Dia kata At-Tabari kata sumiyat ula, dinamakan Ad hak binasa dengan kaum Nabi Hud itu, dibinasakan itu
Nama yang pertama li'anna thamma 'adan akhirah. Ada pula kaum Ad yang akhir, kabilah di Mekah bersama dengan Amalik, Banu Luqaim bin Hazzal. Tapi ulama kata pandangan tu lemah. Pandangan yang kuatnya Adanil ula, maknanya kaum Ad hak dulu tu, hak binasa. Bukan ada Ad baru, tak ada. Mana orang dulu. Orang zaman dulu lah, mula-mula dulu. Zaman itu kata orang Kelantan kata orang. Allahu akbar. Wallahu alam. Itu perbahasan para ulama tentang ula, kalimah ula tu. Jadi tak ada Ad satu, tak ada Ad dua, yang adanya Ad zaman dulu yang telah dibinasakan. Sebab mereka tu sudah hancur. Dia panggil istisal, mati habis, tak ada orang lain. Hak mari kemudian generasi lain, kumpulan lain pula. Wallahu alam. Sesalah kita kalimah ula. Macam juga dengan jahiliyat, al-jahiliyatil ula. Mana jahiliyah dulu. Jahiliyah baru ada lagi hak tu. Jahiliyah zaman kita ni lagi kuat daripada jahiliyah dulu. Kata orang jahiliyah dulu, zaman Nabi dia bunuh anak perempuan. Jahiliyah zaman kita ni dia campur belakang perempuan laki-laki. Nah, kalau baby dia khunsa pun dia campur lagi. Mana berat? Berat kita ke berat dia? Berat zaman kita lagi dah. Zaman jahiliyah dulu, zaman Abu Jahal dulu, anak perempuan jadi dia bunuh. Dia campur. Zaman jahiliyah moden ni dia campur semua. Laki-laki ke perempuan ke, berapa nama, kalau ada hak khunsa punya campur juga. Tak ada apa. Baik. Sesalah kita perbahasan ulama tentang kalimah al-ula. Ad al-ula. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada mana Ad tu satu je, tak ada dua. Pandangan yang kata ada dua itu lemah. Al-ula dengan makna hak dulu, hak telah dibinasakan tu. Kita pergi pula kepada kumpulan yang kedua yang dibinasakan. Wa samud fama abqa. Dan kaum Samud kaum Nabi Saleh. Ingat, pelajar kena ingat fakta ni. Ad Nabi dia Hud. Duduk di mana? Yaman. Samud Nabi dia Saleh. Tinggal di mana? Di Madain Saleh lah ni. Dia panggil Al-Ula ataupun Al-Hijr. Maka tidak ada seorang pun dari kedua-dua kaum itu yang dibiarkan hidup. Tulis kalimah ni pelajar. Bahasa Arab dia panggil istisal. Istisal ni maknanya total, mati habis. Dia punya bala tu mari lockdown, tak ada lockdown lah, mati semua sekali. Dia tempik dengan malaikat tu ataupun angin kencang ribut ni mari mati belaka. Hak kafir semua mati. Tafsir kata wa anna Allah Ta'ala ahlaka qabilah Samud. Allah Ta'ala binasakan kabilah Samud, kaum Nabi Saleh. Fama abqa minhum ahada. Tak ada seorang pun yang selamat. Tidak ada seorang pun yang selamat. Allah Ta'ala tak biarkan puak-puak kafir ni, puak-puak zalim, puak-puak khianat zaman dulu, biar tidak ada. Berbeza dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar tanda sebab apa Allah gelarkan, Allah namakan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam ni sebagai rahmatan lil alamin. Sebab maksiat banyak mana pun zaman kita ni, dia binasa tepat tu ya. Tep situ. Dia tak ambil keseluruhan total kebinasaan. Macam umat dulu satu ummah mati semua sekali. Yang ni tak. Umat Muhammad ni ada bala tapi mati setempat. Mati situ. Hati-hatilah kita pun, tak mahu kita mati dengan maksiat. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan Allah redha kepada kita. Nabi suka kepada kita bila jumpa di akhirat esok. Baik, sesat dua kaum yang tak dengar kata sudah binasa. Kita berpindah kepada kaum yang awal binasa. Tengok ayat 52. Wa qauma nuhim min qabl. Dan kaum Nabi Nuh sebelum itu. Sebelum itu telah juga dibinasakan.
Tengok ayat ni. Lamma qaddama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini tartib. Kalau dia tengok tartib zaman ni, Nuh dulu. Sebab Nuh datang selepas Nabi Adam. Nuh dia mari selepas Nabi Adam. Kenapa dia sebut Ad, kaum Samud? Patut Nuh dulu. Tengok dia punya munasabah. Lama qaddama man kana ilu binafsir rih. Allah Ta'ala kata kita, kalau kita nak tengok turun hujan turun dulu ke angin dulu? Angin dulu baru hujan. Baik. Kaum Ad dibinasakan dengan apa? Angin dulu mari. Kemudian kaum Samud dengan tempikan suara, letusan suara yang dahsyat. Biasanya kalau nak hujan ni, dia mari angin, mari halilintar, mari guruh, baru turun hujan. Tengok tertib dia. Allah Ta'ala binasakan dengan angin. Wahya mabda'ul amtar, sebelum turun hujan. Kemudian barulah dia bawa mari hujan, bawa mari air. Wallahu alam, ini satu analisa yang dibuat oleh Al-Biqai dalam kitab dia Nazmud Durar. Maka mari kaum Nabi Nuh, wa anna Allah Ta'ala ahlaka bil gharaqi, Allah Ta'ala binasakan kaum Nuh dengan tenggelam dalam air sebelum min qablu, ay min qabli Adin wa Samud, sebelum binasanya kaum Ad dengan kaum Samud. Belum. Tertib zaman ni macam tu. Nuh, Ad, Samud. Tertib mantiqi, angin, guruh, hujan. Kaum Ad dibinasa dengan angin, kaum Samud dengan letusan suara yang dahsyat, kaum Nabi Nuh dengan hujan. Kama qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, Allah kata apa? Wa qauma Nuhim lamma kazzabur rusula aghraqnahum. Kaum Nabi Nuh, tatkala mereka mendustakan Rasul, kami tenggelamkan mereka. Tengok dalam surah Al-Furqan ayat 37. Lish, ada belajarnya. Apa Ustaz sebut lish? Lish ni bahasa Arab ringkasan. Tulis lish, lam yasin, ringkasan kepada lima. Li ayyi syai'in. Bahasa penuh dia li ayyi syai'in. Kenapa dibinasakan? Kenapa kaum Nuh dibinasakan? Jawapan dia, innahum kanu hum azlama wa atgha. Innahum kanu hum azlam wa atgha. Kerana tengok jawapan dia, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat melampaui batas, sangat taghut, sangat zalim dan sangat taghut. Inna qauma Nuhin, kaum Nabi Nuh ni sangat zalim dia. Wa a'zama kufran, sangat besar kekufuran dia. Wa tughyanan, melampaui batas, jahat sangat, nak banding dengan orang lain. Kita tengok ulama tafsir bahas sikit dalam masalah azlama wa atgha. Qala Ibnu Atiyah kata, kenapa Allah sifatkan kaum Nabi Nuh ni azlama wa atgha, paling zalim, paling jahat? Lis. Kenapa? Li'annahum sabaqu ila takzib, kerana dialah kaum yang pertama mendustakan Rasul dengan tidak ada contoh umat terdahulu. Dia mendustakan Rasul, tak ada contoh. Mana dialah pelopor mendustakan Nabi-Nabi selepas daripada itu, kaum Nuh lah yang pertama. Wa aidan, dan juga fa innahum kanu fi ghayatin minal utuwi, kerana mereka ni jahat sangat. Sebab apa? Sebab lama masa Nabi Nuh doa ajak mereka, tak dengar juga. Berapa lama Nabi Nuh panggil? 950 tahun berdakwah, mu tak irau juga. Pelik, melampau sangat kamu ni. Kita hok berdakwah 3 hari ni, orang tak dengar kita kata melampau dah tak? Orang kapur ni pelik, kerah pedas, kerah kepala, tak mau ikut. Nabi Nuh 950 tahun awal. Sabar dulu, jangan mudah mengamuk.
Itu kata di Ibnu Atiyah rahimahullah. Qala Ibnu Ashur, dia kata innahum kanu yajuz an yau ila qaumi Nuh. Jadi ayat ini kanu, yakni kaum Nabi Nuh, azlama wa atgha, lebih zalim, lebih jahat daripada kaum Samud dengan kaum Ad. Maknanya nak kaum Nabi Nuh ni lebih zalim daripada dua kaum yang mari kemudian. Satu-satu. Wa yajuzu, dan boleh juga kanu tu mereka itu balik kepada tiga-tiga. Ad, Samud, kaum Nabi Nuh, bermakna tiga-tiga ni jahat belaka. Azlama wa atgha, jahat belaka. Kerana lebih jahat daripada kaum Quraisy yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banding lagu tu. Maka ayat ni menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau setakat Abu Jahal dengan Abu Lahab duk lawan tu kecil tu, nak banding dengan kejahatan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dulu. Jadi ada dua dimensi perbincangan. Nak kata kaum Nuh lebih jahat daripada Ad dengan Samud, ataupun tiga-tiga ni package lebih jahat daripada Quraisy. Wallahu alam. Kata di Syekh Muhammad Saleh rahimahullah, wakilal ma'nayaini sahih. Dua-dua makna tadi betul. Fahaulail umam, puak-puak tiga umat itu lebih jahat daripada Quraisy. Kaum Nuh lebih jahat daripada Ad dengan Samud. Wallahu a'lam. Habislah kita tentang innahum kanu. Kalimah kanu tu mereka balik pada siapa? Dua pandangan. Sempat tulis, alhamdulillah. Yang tak sempat tulis, dengan rakaman. Nak ulang balik, masa kita sangat laju berlalu. Baik, kita berpindah kepada ayat 53. Kumpulan lain pula. Kumpulan angin, kumpulan guruh, kumpulan banjir, selesai. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni selepas pada banjir, apa jadi? Lepas banjir, tunggal langgang, kata orang tak? Orang Kelantan kata terbalik kuih. Tunggal langgang ni, bahasa Kelantan kata terbalik kuih habis. Macam kapal pecah rumah kita tu. Allah berkali letak habis dia punya barang-barang, pokok-pokok tumbal, rumah hanyut. Jadi Allah Ta'ala buat mari, wal mu'tafikata ahwa, wal mu'tafik, dan bandar-bandar yang ditunggang balikkan itu, yakni bandar Sadum, Qura Sadum, tempat tinggal Nabi Lut yang telah dibinasakan disebabkan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Dialah wal mu'tafikata ahwa, dialah yang mengangkatnya ke angkasa dan menghempaskannya ke bumi. Perahu malaikat angkat ni naik, terbalik bumi. Mari batu timbul pula. Habis cerita, tak ada apa dah. Itu dia panggil wal mu'tafikata ay wa qaryata qaumi lutin asqataha Jibril wa ja'ala 'aliha safila. Jibril todok mari tanah ni, dia angkat balik bumi. Macam kita balik roti canai dengan lempeng, belabau balik, tukarlah ke bawah atas. Tak ada apa dah. Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Ibnu Al-Mu'tafikah, iaitulah qaryah kaum Lut bi ijma'in minal mufassirin. Sepakat ulama tafsir kata Mu'tafikah itu iaitulah Qura Sadum, kampung Sadum, pokok Sodomi, dia duk main sodok kok belakang ni. Ini dosa besar. Jangan duk main benda-benda macam ni. Dia panggil dosa besar yang sangat dahsyat dia punya apa ni hukumannya. Tengok Allah kata apa dalam ayat suratul Hijri, dia berkata faja'alaha 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas ke bawah, terbalik bumi. Ayat 54, faghasyaha ma ghasya, lalu penduduk bandar-bandar itu diliputi azab seksa yang meliputinya. Ai faghatta tilkal qaryah,
maka ditimbusnya kapung itu ma ghattaha minal hijarati allati umtirat, mula-mula diangkat balik bumi, hujan pun batu pula timbus habis. Ada apa? Wallahu alam. Ada ulama tafsir sebahagian dia kata akhir sekali tempat itu jadi laut mati. Laut mati di Jordan sekarang tu, itulah Qura Sadum, tempat di balik bumi. Kalau kita tengok kepada analogi yang dibuat oleh analisa ni, dah angin, guruh, hujan banjir, kalau letak tunggal terbalik habis dah. Allahu akbar. Susunan ayat tu, ini dipanggil i'jazul Quran. Kalau kita mikir, kenapa Tuhan tak susun selalu? Mari kaum Nuh, kaum Samud, kaum Adan wa Samud, lepas tu mari buat Mu'tafikah ataupun Qura Sadum. Rupanya dia ada bacaan yang boleh dianalisakan oleh para pengkaji. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah, sebagai penutup pada ayat ini, Allah tanya kita, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang tidak terhingga itu engkau ragu-ragukan, wahai manusia? Hei manusia, ada lagi kamu ragu nikmat Allah? Ayat ini ayat tanya, Tuhan tanya, sentap kata orang. Nak suruh kita fikir. Ai fa bi ayyi ni'ami rabbik, manakah lagi nikmat Tuhan kamu ayyuhal insan, wahai manusia, tartabu wa tusyakkik, yang kamu ragu, yang kamu tak percaya, wa tukadzib wa tujadil, yang kamu bantah, yang kamu berdebat tentangnya. Ada lagi? Jawabnya tak ada lah. Jadi katanya ayat ini dikhitabkan kepada manusia seluruhnya. Ada kata khitab pada Nabi SAW. Jadi kita kata semualah, semua sekali. Jadi simpul daripada ayat ini, kata Syekh Ahmad Abdul Halim, lamma zakara ma zakaru fi suratin Najmi, Allah Ta'ala dah sebut dalam surah An-Najmi ini kumpulan-kumpulan yang binasa, yang mendustakan rasul-rasul mereka. Zakar ihlak, maka Allah Ta'ala sebut binasanya orang-orang yang mendustakan rasul mereka. Kemudian Tuhan tanya sini, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, adakah kebinasaan mereka itu masih kamu ragu, masih kamu tak percaya, masih kamu, sedangkan kamu sendiri tengok waktu rehlah ke Yaman, tengok kaum Ad, rehlah ke Syam, tengok kaum Samud. Di antara kaum yang ada kesan, kaum Nabi Nuh kita tak jumpa, di mana Taufan. Tapi Ad dengan Samud ada peninggalan dia, rumah-rumah dia, bukit-bukit yang dikorek masih wujud sampai sekarang pun kita boleh tengok. Maka di sini dia kata fa ihlakuhum, binasanya mereka itu termasuk dalam nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman, supaya berfikir, mengambil pengajaran, mengambil iktibar. Kita kata pelik ni, dia binasa apa dia kata nikmat? La. Nikmat bagi orang lain, bagi orang yang berfikir, bagi orang yang ada akal. Nikmat bagi mereka kebinasaan orang zalim. Kenapa? Supaya kita iktibar. Itu kita sekarang ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, kena ambil iktibar daripada apa yang orang buat. Kita tengok orang-orang ini buat kepada kita, waktu mereka belum berkuasa mereka janji lain, bila sudah berkuasa janji lain, bila mari waktu kita diberi kuasa untuk mencari mereka, kita pilihlah yang tidak kelentong, yang tidak kencing sana sini. Allahu Akbar. Itu dia panggil ilmu ibrah, ilmu pengajaran di dalam iktibar kepada umat-umat yang terdahulu. Wallahu a'lam. Mari kita berpindah pula kepada apa? Al-fawaid. Mari kita berpindah kepada fawaid. Al-faidatul ula, faedah yang pertama,
Dia kadang-kadang faedah ni dia tersusun ya, senang yang kita ambil. Ada kalanya kita nak susun balik faedah tu kita kena fikir panjang. Tengok situ, tengok sini supaya bila kita sebut anak tak naklah turun naik. Jadi kalau boleh tertib ayat tu cantik kan. Kadang-kadang ada juga tukar ayat kerana susunan yang ditetapkan itu. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah kita berpindah kepada al-faidatul ula. Faedah yang pertama, tengok Allah Taala sebut dalam ayat kita ni, wa qauma nuhim min qablu, wa qauma nuhim min qablu innahum kanu hum azlama wa atgha. Jadi sebelum daripada Ad dengan Samud, kaum Nabi Nuh. Soal, timbul soalan, wa qauma nuhin, Allah Ta'ala sebut tentang kaum Nabi Nuh, maksud dianya nak mentakwihkan orang zalim. Orang zalim mereka akan binasa kerana mereka itu azlama ay fi ghayatiz zulmi, sangat zalim, sangat melampau perbuatan mereka. Fa'uhliku, mereka dibinasakan. Fayaqulu zalim, orang zalim akan jawab, dia kata puak Nuh binasa sebab mereka terlalu zalim. Kami zalim sikit-sikit je, binasa juga ke? Jangan mahi. Orang-orang yang kepala pening ni dia cari hujah, mencari hujah dia panggil. Maka apakah faedah Tuhan sebut azlama, paling zalim? Manakala zalim sikit lepas. Ada ayat kata dia binasa puak Nabi, puak kaum Nuh tu sebab azlama. Kaum Ad ni azlama. Kalau orang zalim zalim sikit. Jawab dianya, al-maqsud bayanu shiddatihim. Allah Ta'ala nak nyatakan kuatnya tubuh mereka, gagah perkasa mereka, panjang umur mereka. Apabila mereka melakukan kezaliman, berterusan dalam kezaliman dengan umur yang panjang, dengan tubuh yang kuat, maka Allah Ta'ala kata azlama, mereka sangat zalim. Maknanya kalau zalim sikit pun tak boleh. Jangan pula dia panggil mafhum mukhalafah, tidak. Sebab mereka ni kuat tubuh, umur panjang, kezaliman tu lagi dahsyat. Zaman kita ini pun ada orang yang panjang umur, kuat tubuh dia, tapi dia diktator, kita kata. Lebih zalim daripada orang yang pendek umur, tubuh pun lemah, nak banding dengan hak tadi. Tapi dua-dua tu zalim belaka. Jelas Itu maksud azlama wa atgha. Bukan maknanya orang lain hak zalim sikit lepas lah. Asalkan zalim semua tu karut belaka, tidak boleh. Maka ayat ini menjadi dalil peringatan kepada zalim, taghut, melampaui batas itu tidak menyelamatkan manusia. Tak menyelamatkan manusia. Sama ada zalim kuat atau zalim sedikit. Maknanya, jadi jangan kita buat zalim lah, senang. La tazlimanna idza kunta muqtadira. Di ujung kitab Muniatul Musalli itu ada syair ni. La tazlimanna idza kunta muqtadira. Sambung. Mu jangan zalim ketika kamu mampu. Mana fazulmu, kezaliman itu aqibatuhu wakhim, akhir pekerjaannya binasa. Kalau waktu kita kuasa tu okeylah, pengikut peramai, tapi kalau sudah tak ada orang, dia pun pening. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua, wal mu'tafikata ahwa. Al mu'tafikah, nama tempat mu'tafikah tu, bandar yang ditunggang terbalik. Mu'tafikah, bandar yang ditunggang terbalik. Ulama tafsir sepakat mengatakan bandar itu iaitulah Qura Sadum, negeri Sadum, puak-puak LGBT yang duk main sama jantan. Mal hikmah? Timbul soalan. Tulis baik-baik, pelan-pelan tulis. Apakah hikmah kaum ni disebut dengan nama tempat Mu'tafikah, nama tempat. Kaum Ad dengan Samud disebut nama kaum, dia tak sebut nama apa ni di Al-Hijr ke di mana tu, dia sebut kaum Ad, kaum Samud. Kaum Nuh nama kaum, kaum apa ni Lut nama tempat. Apa hikmat?
Mari kita cari hikmat. Yang pertama ada jawapan dua jawapan. Yang pertama dia kata anna Samud ismul maudhi'. Samud itu nama tempat. Fa zakara 'adan bismil qaum. 'Ad nama kaum. Samud nama tempat. Kaum Nuh nama kaum. Mu'tafikah nama tempat. Sebab apa? Sekali nama tempat, sekali nama kaum. Kenapa? Apa rahsia? Dia kata liyu'lama, supaya diketahui oleh manusia, annal qauma la yumkinuhum, suatu kaum tak mampu nak jaga tempat dia. Bila Allah Ta'ala nak binasakan, binasa habis. Walal maudhi', tempat juga tidak boleh memberi perlindungan kepada penduduk dia. Tempat tak boleh melindungi penduduk, penduduk tak boleh melindungi tempat. Fa inna fil 'adah, ada kalanya Tuhan sebut yaqwa as-sakin, penduduk dia kuat, dia boleh pertahankan tempat ni. Kalau orang nak kacau dia tahan. Tapi main dengan azab Allah Ta'ala ni, penduduk pun tak boleh jaga tempat walaupun begitu hebat. Mereka belah bukit di alam tu, mereka buat bangunan tinggi-tinggi atas bukit, mari angin terbalik habis, mari letus suara mati belaka. Jadi maknanya tempat tak boleh lindungi orang, orang tak boleh melindungi tempat. Wa azabullahi ta'ala la yamna'uhu mani'un, azab Allah Ta'ala itu tak ada siapa yang boleh sekat. Habis cerita. Itu satu. Yang kedua, huwa anna 'adan wa samud wa qaum Nuh. Kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Nuh ni mutaqaddiman, dulu daripada kaum ni. Wa amakinuhum, rumah-rumah mereka juga telah terhapus, hilang. Walakin amruhum kanu masyhuran mutawatiran. Cerita taufan Nabi Nuh tu masyhur, semua orang tahu. Dan maka disebutnya dengan nama kaum, sebab tempat dia tu nak cari tak ada dah. Ada macam rumah Madain Soleh sikit je adanya, tak banyak dah. Wa qaum Lut, adapun kaum Nabi Lut, kesan kebinasaan mereka zahiratun, jelas. Satu tasik laut mati tu, itulah tempat yang Qura Sadum yang di balik bumi. Madain Soleh sikit kalau kita pergi tak nampak pun. Kaum Nabi Nuh lagi tak ada kesan. Di manakah bahtera Nabi Nuh, di manakah tempat tenggelam taufan mari ikut mana? Tak ada. Tak boleh kita nak buat tugu tanda banjir, tak ada. Ni kalau tuan-tuan ada apa lalu ikut Kuala Kerai sampai di Simpang 3 Guci nak pergi Kota Baru tu, kan ada tanda banjir tahun sekian setakat ni, 2014 sampai sini. Tapi tak ada orang boleh buat penanda aras banjir zaman Nabi Nuh, tak ada. Maka Nuh disebut nama kaum. Kaum 'Ad pun tidak banyak dia punya kesan peninggalan. Nak beza dengan Mu'tafikah yang satu bandar ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla di balik buminya oleh malaikat dengan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita kata wallahu alam, itulah perbahasan yang dibahas oleh Ar-Razi dalam tafsir dia. Baik, kita tak boleh ambil panjang-panjang, letih orang nak menulis ni tak. Kita pergi kepada faedah yang ketiga, wal mu'tafikata ahwa, dan fa bi ayyi ala'i rabbikuma fatatamara, maka yang mana satu di antara nikmat Tuhanmu yang tidak terhingga engkau ragu-ragu, hei manusia. Ini nombor 3. Kalimah dummina tatamara, yang kamu ragu dengan makna tukazib, yang kamu dustakan. Mana nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Mana? Karena itulah dia panggil ta'addi muta'addi bil ba'. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Tatamara diambil daripada tafa'ala minal mira', daripada perdebatan. Yuqalu tamaraina.
tamaraina fil hilal, kami duduk bahas tentang anak bulan naik nampak tak nampak. Jadi kata ulama tafsir, ulama hadis dia kata mira'um fil Qur'ani kufrun. Kalau kata mira, keragu. Orang yang ragu tentang Quran itu kufur orang itu. Jangan ragu. Jangan ragu. Wa huwa yakunu li takzib wa tashkik. Mana kalau kata tatamara menunjukkan kepada pendustaan dan keraguan. Kalimah itu. Jadi dipanggil tatamara ay tamarauna. Kamu ragu. Manakah nikmat yang Allah Taala bagi kamu ragu? Itu dipanggil kalimah tatamara. Baik. Yang keempat, kalimah ala dengan makna nikmat. Ala dengan makna nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ala dengan makna nikmat. Kenapa timbul soalan kaifa qala Allah Taala zalika? Setelah Allah sebut tentang kebinasaan kaum Ad, Samud, Nuh, Mu'tafikah, Tuhan kata fabi ayyi ala. Dengan nikmat apa yang kamu dustakan? Wei Quraisy. Nikmat apa? Binasa. Timbul soalan. Ala dengan mana ni'am? Kenapa lepas pada binasa disebut nikmat? Macam mana mau jawab? Al-jawabu, jawapan dia yang keempat ni, qad taqaddama ta'didun ni'am. Allah Ta'ala dah sebut dah banyak dah nikmat tentang langit, tentang bumi, tentang hujan, tentang tu, tentang ni. Ma'anan niqmata, dan kita kena ingat dalam bala ada nikmat. Dalam ujian ada nikmat. Bagi orang yang berfikir setiap ujian itu adalah nikmat. Nikmat untuk apa? Nikmat Allah Ta'ala nak ajar kita berfikir supaya kita tidak rasa lara, lalai, berterusan dalam kemaksiatan. Kan? Orang ni bila tengok orang kena bala, dia kata dia ambil pengajaran. Itu dipanggil nikmat. Liman i'tabara wa tadabbara, kerana itulah disebut nikmat. Dan juga niqmah, bala disebut dengan nama alat. Alat boleh pakai dua. Untuk nikmat kebaikan pun alat, untuk nikmat, untuk keburukan pun alat juga. Walaupun sebenarnya alat tu untuk nikmat. Sebab dalam keburukan itu ada, dalam nikmah adanya nikmat. Wallahu a'lam, itu agak tinggi sikit berfalsafah tu. Jadi binasanya puak kafir menyebabkan bersihnya bumi itu daripada akidah yang syirik, akidah yang sesat, akidah yang menyeleweng. Jadi bila tak ada puak tu, umat yang baik ni pun akan membina semula negara dengan akidah yang murni. Satulah. Yang terakhir, yang kelima, para pelajar sekalian, dalam ayat yang sama, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, makan manakah nikmat Tuhan kamu yang kamu ragu, yang kamu tak percaya, manusia. Kata di ulama tadabbur, dia kata anna kullama khalaqahu Allah Ta'ala, semua perkara yang Allah Ta'ala cipta ini menjadi nikmat kepada orang yang beriman. Nikmatun ala ibadil mu'minin, yang mesti kita kena puji Allah, kita kena puja Allah, kita kena kata alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat yang baik, kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah anugerah kepada kebaikan. Kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita kata alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, Allah yuhmadu fi kulli syai'. Allah Ta'ala tu kita puji dia waktu kita senang, kita puji dia waktu kita diuji. Tapi kalau manusia lain uji kita, kita tak akan puji orang tu. Betul tak? Dia tu. Tapi Allah tak. Allah uji kita, kita kena puji Allah. Kita kata alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kita minta Allah Ta'ala, minta melindung Allah Ta'ala daripada keadaan ahli neraka. Jadi la yuhmadu, tidak ada yang dipuji dalam perkara yang makruh lain daripada Allah. Orang lain orang tak puji kalau buat benda tak baik kepada kita, tapi Allah kalau dia beri bala pada kita, kita kena puji Allah.
Puji juga. Ya, kena puji. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. 5 faedah yang dapat kita ambil secara ringkas-ringkasnya. Para jemaah sekalian, kita insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang seterusnya. Siri yang seterusnya adalah merupakan siri yang terakhir bagi surah An-Najm ini, insya-Allah bermula ayat 56 sehingga ayat 62. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.